Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu sedangkan pukul 9.45, patutnya 9.30 kan. Sekarang ni kelas malam dilewatkan kepada 9.45 sebab Isyak dah lambat. Menyebabkan balik tu tak sempat lah kan. 9.45. Allah bagi kesihatan pada kita, Allah bagi luang masa, lapang masa pada kita. Ramai je kat luar sana yang masa 24 jam juga. Sama je. Tapi dia sibuk dia tu sampai tak boleh duduk. Tak boleh duduk dalam majlis ilmu dekat kuliah maghrib tadi. Okeylah. Tak apalah, tak boleh kuliah maghrib. Busy kan, nak buat macam mana? Sibuk. Ni secara online pun tak boleh juga. Allah sempitkan masa dia tu. Rasa sempit, rasa tak sempat. Alhamdulillah. Allah mudahkan kita. Ini kita dah masuk dalam bab kerasulan. Bab ketuhanan dah habis dah pun. InsyaAllah habis kitab ni kita akan ulang balik kitab lain, cerita tentang ketuhanan balik. Tapi nak habiskan ni lah, sikit lagi, tak banyak pun. Berapa lagi? 20 muka surat lagi. Lebih kurang. Habislah. Pejam celik, pukul 9.30 sampai pukul 10.30, 10.45, gitu aja. Orang lain ada juga pukul 9.30. Masa dia Allah bagi juga, tapi 9.30 dia duduk, entah kat duduk depan TV kot. Duduk buat benda tau. Sampai kita dah setahun lebih dah. Dan nak khatam dah. Dapat. Allah mudahkan kita, Allah lapangkan masa kita. Orang lain Allah sempitkan masa. Jadi kita tengok, pelik lah, pelik. Engkau ada masa. Itu tak kira orang karang kitab. Ada tok-tok guru siap karang kitab lagi. Kita tengok dia mengajar siang malam. Lepas tu pula banyak halnya. Hal keluarga lagi apa. Tapi dia boleh karang kitab. Kita. Keberkatan masa yang Allah bagi. Mula 4 Februari start. Iyalah. Maknanya tak lama lagi. Dah masuk setahun. Genap setahun. Tahu-tahu pecah celik tiap minggu ada. Gerak bazir masa. Entah tengok TV, entah tak buat apa sekarang ni. Kerja. Overtime. Tak kaya-kaya pun nampak. Tak apa ni, berkhidmat untuk masyarakat. Nampak biasa aje. Macam mana? Nak kata dengan dia meninggalkan waktu malam, waktu yang ada buat benda lain, perkara keduniaan. Tak nampak kehidupan dia biasa je macam kita juga. Tak ada pun diangkat menjadi datuk ke Tan Sri ke, tak ada. Ini datuk pun dengar ada datuk. Ni bukan datuk yang ada cucu tu, bukan. Datuk betul pun ada dalam kita. Mungkin ada 2 orang atau 3 orang. Dia rahsia lah.
Dirahsiakanlah. Takkan dia nak ni pun. YB pun ada. Tiba-tiba kita ni alahai. Malu lah kat diorang ni. Malu kat diorang. Jawatan kita tak adalah tinggi sangat pun. Dah tak boleh masuk dah. Malu. Malu pada mereka yang lebih daripada kita. Tapi sempat buat semua-semua ni. Antara orang-orang yang hebat. Pernah cuba ajak kawan join sekali untuk dapat aura kelas live. Lepas kelas dia kata tak faham. Terus tak join dah. Nak faham macam mana kita belajar berkitab. Berkitab dia kena ikut step. Dia kena muka step pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk-masuk terus. Dia tak pernah belajar masuk sekolah. Budak umur 7 tahun anak kita masuk dia tingkatan 1. Memang tak faham. Masuklah yang darjah 1. Macam itulah. Baik, kita baca sikit. Kita membicarakan tentang kerasulan muka surat 111. Kita membahaskan Siddiq. Sifat Nabi iaitu Siddiq, muka surat 68, Jawi. Jawi 68, Rumi 111 membicarakan tentang Siddiq, sedikit mukaddimah. Sifat yang wajib kita pegang, i'tiqad dalam hati, bahawasanya Rasul ada 4 sifat ni. Bukan 4 aja, banyak. Tapi yang wajib kita i'tiqad 4. Macam sama juga sifat 20. Bukan Allah ada 20 sifat. Yang wajib fardu ain 20. Malah 13 aja. Macam tu juga Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul mempunyai sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia. Maksimum. Quality grade A nisbah seorang manusia. Bukan ada 4 sifat ni aja, banyak. Banyak. Cuma yang fardu ain 4. Iaitu yang pertama adalah Siddiq. Yang kita akan bahas hari inilah. Siddiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, kita kata Siddiq, artinya bercakap benar. Cakap benar. Okey, bercakap benar. Senang je nak belajar buat apa. Ya ke apa yang kita faham tu. Cakap benar, bercakap benar, tidak berdusta dan bercakap benar tu. Yang kita duk faham tu betul ke? Kita letak dekat Nabi. Entah kita je perasan kita faham. Kita nak letak kat Nabi itu Siddiq, bercakap benar. Tapi maksud Siddiq tu, bercakap benar tu salah. Tak mengaji salah. Apa buktinya yang kita dah bahas baru ni lah. Iaitu, bercakap benar Nabi tak sama dengan bercakap benar kita. Tak sama. Bercakap benar kita, wajib cakap benar. Haram berdusta. Tapi wajib cakap benar kita, dia panggil wajib syarak. Kalau tak cakap benar, berdosa. Dusta berdosa, bohong berdosa. Kalau bercakap benar, dapat pahala. Itu kita. Dia panggil wajib syarak. Kita bercakap benar. Rasul bukan begitu. Rasul wajib akal bercakap benar. Bukan wajib syarak. Kalau nak kata wajib syarak pun boleh. Dengan maksud Nabi cakap benar dapat pahala. Tu wajib syarak juga. Bolehlah nak kata gitu. Sedangkan wajib syarak kita adalah bercakap benar dapat pahala. Bercakap bohong berdosa. Rasul tak ada gitu. Rasul cakap benar dapat pahala. Cakap bohong tak ada dalam kamus hidup dia. Ataupun bahasa lain, mustahil Rasul berdusta. Apa maksud mustahil? Mustahil maksud tak masuk akal. Mustahil akal. Tak masuk akal. Tak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Sedangkan kita bercakap benar juga. Tapi bercakap benar kita wajib syarak dengan maksud kita boleh je nak cakap benar. Kita boleh je nak cakap bohong. Maka kita memilih untuk cakap benar. Dalam masa yang sama kita boleh je nak bohong. Tapi kita tolak aku tak nak bohong. Sebab takut berdosa. Kalau bohong tu berdosa, maka aku bercakap benar. Dalam keadaan aku boleh untuk bercakap bohong, maka dapat pahala kat kita. Sebab kita tolak cakap bohong, walaupun kita boleh bercakap bohong, kita mampu bercakap bohong, kita tolak, tak mau. Tak mau. Kerana kita nak bercakap benar, maka dapat pahala. Rasul tak macam tu. Kata, ya, cakap benar, Siddiq cakap benar, faham macam itulah. Macam mana lagi? Rasul bukan macam kita. Rasul wajib akal. Dengan maksud mustahil kalau berdusta Rasul ni. Dia wajib cakap benar. Wajib apa? Wajib akal. Dengan maksud tak masuk akal. Mustahil Rasul berdusta. Mustahil. Kita tak mustahil berdusta.
Cuma kita tak berdusta aja, tak cakap dusta aja. Tapi tak mustahil kita berdusta. Boleh aja nak berdusta, cuma tak nak buat je. Rasul tidak. Dia tak ada. Nah, Rasul tak ada pilihan untuk berdusta ataupun tidak. Atau untuk cakap benar ataupun berdusta. Tak ada pilihan dusta tu, tak ada. Hanya satu je Rasul. Sebab tu dia panggil mustahil dusta. Tak masuk akal dusta. Kita masuk akal dusta, cuma kita je tak berdusta. Nampak beza dia tu? Kita sentiasa ada pilihan, boleh buat dua-dua. Bila kita buat yang baik dapat pahala, buat yang buruk berdosa. Rasul dia tak ada dua pilihan, dia ada satu je hidup dia tu. Dia special punya. Manusia special, dia ada satu je. Iaitu buat baik, buat betul, buat yang betul, yang betul, yang betul, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik aja. Tak ada boleh buat jahat, tak ada. Kita ada buat baik boleh, buat jahat pun boleh, ada dua pilihan. Ada. Boleh buat. Nak buat okey, tak nak buat. Jadi masuk akal tak kita buat baik, cakap benar, masuk akal. Masuk akal tak? Logik tak kita cakap bohong? Logik juga. Kenapa tak cakap bohong? Sebab berdosa. Jadi cakap benar? Ya, cakap benar. Dapat pahala. Pahala tu syarak. Dia panggil wajib syarak. Rasul bukan. Berapa kali dah ulang tu. Rasul bukan begitu. Dia tak ada dua. Dia ada satu je. Dia tak ada. Aku nak cakap. Rasul ni boleh je cakap bohong. Boleh je cakap benar. Tapi Rasul kan takkan cakap bohong. Pesuruh Allah. Mestilah cakap benar. Itu kita. Rasul tak ada. Memang tak boleh cakap bohong. Memang tak ada. Sebab tu namanya maksum. Macam malaikat. Malaikat tak boleh cakap bohong. Tak boleh dengan maksud, bukan dia boleh dia cakap bohong, tapi dia tidak bercakap bohong. Kalau tidak berdosa, bukan. Malaikat memang tak ada pilihan untuk cakap bohong. Dia hanya ada cakap benar aja. Jadi malaikat cakap benar kerana dia tak ada pilihan untuk cakap bohong. Kita cakap benar. Dalam masa yang sama, kita ada pilihan untuk cakap bohong. Cuma kita je tak ambil cakap bohong tu. Tu beza dia. Begitu juga Nabi. Okay. Jadi Siddiq ni adalah Siddiq ni adalah artinya benar, iaitu betul apa yang dikhabarkan Rasul. Apa yang Rasul bagi tahu semuanya betul, dan bersetuju dengan hak, dan selari dan bersetuju sejalan dengan hak pada tiap-tiap yang disampaikannya daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, Nabi pun sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan tu sama dengan apa yang Allah suruh. Sebiji. Tak lari. Tak lari dah. Sama. Kita beza. Kita ni kan ada orang buat apa? Buat ujian tu kan. Dia kata ada ayat dia, saya lupa dah ayat dia apa. Ayat dia saya reka sendirilah. Ayat dia macam ni. Dia cakap kat seorang ni, ramai ada orang ni cakap kat seorang, engkau cakap dekat dia, cakap kat orang belakang kau, pergi jalan ke bilik itu, ke depan tu bilik tu, sebelum masuk bilik tu, sebelum masuk tempat tu, ketuk pintu 3 kali. Lepas tu tolak pintu, lepas ketuk buka, lepas tu masuk, lepas tu bagi salam dekat orang dalam bilik tu. Apa ni? Dia suruh cakap dekat orang belakang. Dia pun cakap, kita suruh dia cakap dekat orang belakang dia. Orang belakang dia tak dengar. Dia pun cakap kat orang belakang dia. Apa dia cakap? Engkau pergi bilik tu, kau ketuk 3 kali, kemudian kau masuk, kau bagi salam dekat orang yang dalam tu. Cakap apa ni? Engkau bukan suruh pergi, engkau cakap kat orang belakang kau. Dia pun cakap kat orang belakang dia. Kau pergi bilik tu, straight tu, kau nampak bilik tu, engkau ketuk 3 kali, engkau buka pintu masuk, lepas tu kau bagi salam kat orang dalam tu. Buat apa ni? Cakap kat orang belakang. Cakap kat orang belakang tu dah lain dah. Dah jadi lain dah. Kau pergi masuk bilik tu, kau buka pintu, ketuk dah tak ada dah. Kau ketuk, kau buka pintu, ketuk 3 kali dah tak ada dah. Kau masuk, kau bagi salam. Apa ni? Kau cakap kat orang belakang. Kau belakang tu pula, kau pergi bilik tu, kau masuk, ketuk dah tak ada. Tadi ketuk ada, tapi tak cakap 3 kali. Begitulah, akhir sekali dah jadi lain dah.
Dia ada buat beberapa uji kaji. Akhir sekali jadi lain. Itu kita. Tapi Rasul tak gitu. Itu maksud yang dimaksudkan dengan bersetuju dengan hak. Apa yang Allah suruh sampaikan, itu yang Nabi sampaikan dan sampai maksud. Sampai maksud. Kita kadang-kadang nak sampaikan, tak sampai maksudnya. Orang pesan kat kita, suruh bagi tahu. Kita bagi tahu, tapi tak sampai maksud. Orang yang asal suruh bagi tahu. Tapi Rasul tak begitu. Tu dia kata Rasul ni cakap benar, betul. Tak ada ubah-ubah. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul tadi tu, bersetuju, selari, sama, sebiji. Dengan hak, dengan sebiji apa yang diamanahkan dekat dia untuk cakap. Untuk disampaikan. Yang mana ianya daripada Allah. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Apa yang Allah suruh sampaikan, Nabi sampaikan, tak ubah walaupun sedikit, tak boleh jadi salah faham, semua tidak. Sebiji. Sebiji lah kita kata. Jadi, apa yang dia cakap, itu yang dia buat. Apa yang dia buat, itu yang dia cakap. Bukan macam orang, cakap tak serupa bikin. Tak. Bukan gitu. Okey, itu sidik. Iaitu bercakap betul, bercakap benar, bersetuju, selari dengan hak. Selari dengan apa yang disuruh. Tak lebih, tak kurang. Ya, tak tambah, tak kurang. Itu dipanggil sidik. Lawan sidik ni dusta. Iaitu, apa dusta ni? Tiada muafakat, tak sama, tak muafakat, tak sama, tak selari. Dan tiada berbetulan, samalah juga. Tiada berbetulan dengan hukum dan perintah-perintah yang ada pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil dusta. Dia cakap apa yang Allah suruh cakap. Tapi ada yang lain sikit. Sikit aja. Maka dia panggil dusta juga. Ataupun langsung tipu terus, lagilah dusta. Tak muafakat, tak berbetulan dengan apa yang disuruh. Itu dusta. Dusta itu mustahil. Ini yang kena faham mustahil ni. Mustahil ni mustahil akal. Bukan mustahil adat. Mustahil akal. Apa maksud mustahil akal? Nabi Ibrahim dibakar. Kena bakar kan? Tak terbakar. Tak menggelupas. Walaupun senipis kulit bawang. Tak menggelupas langsung. Lama pula kena bakar. Kena panggang. Dan orang yang nak campak Nabi Ibrahim tu ke dalam api, tak boleh campak, tak boleh dekat. Dia kena buat, apa dia panggil tu? Apa? Letak kat sini, tarik, letak, lepas tu lepas. Masuk tu. Kenapa buat gitu? Sebab tak boleh pergi dekat. Orang yang nak campak Nabi ni pun, Nabi Ibrahim ni pun tak boleh pergi dekat. Tak boleh. Panas. Jadi Nabi Ibrahim lepas habis tu berjam-jam, sikit pun tak kesan. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuklah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Soalannya, Nabi Ibrahim kena bakar tak terbakar, mustahil apa? Mustahil adat aja, tapi tak mustahil akal. Harus pada akal. Atau bahasa lain, masuk akal je Nabi Ibrahim tak terbakar. Masuk akal. Masuk akal. Cuma adatnya tak jadi gitu. Biasanya tak jadi. Kalau terbakar, hangus. Dia panggil mustahil adat. Adatnya mustahil. Tapi adat aja mustahil. Akal boleh terima masuk api tak terbakar. Boleh je terima. Allah boleh buat kan? Allah kan maha berkuasa. Maka Allah suruh api itu sejuk. Maka api itu pun sejuk. Bila api itu sejuk, tak terbakarlah Nabi Ibrahim. Masuk akal tak? Masuk akal. Mustahil tak? Tak mustahil. Tak mustahil Nabi Ibrahim tak terbakar. Kena masuk api. Tak mustahil. Nampak? Faham tak? Tidak mustahil. Bila kita kata tidak mustahil, haruslah.
Harus. Harus. Itu dipanggil itu panggil tak mustahil. Harus mustahil pada adat sahaja. Tapi pada akal harus. Apakah yang mustahil pada akal? Okey, kucing bertanduk. Mustahil tak? Mustahil akal tak? Tak. Kucing bertanduk, kau tunggulah sampai kucing bertanduk. Dia panggil mustahil adat. Adatnya yang ada tanduk-tanduk ni kambing, bukan kucing. Tapi harus tak pada akal? Masuk akal tak kalau kucing tu bertanduk? Masuk akal. Masuk akal. Dia bertanduk. Tu, kucing Puan Datin kita ni. Apa nama? Joe. Nama apa kucing dia? Kucing ada nama, jangan main. Pakai baju kucing kan? Okay. Tiba-tiba tumbuh tanduk. Masuk akal tak? Masuk akal. Harus pada akal. Ada 2 ekor Seekor lagi apa nama? Me. Masuk akal tak dia bertanduk? Masuk akal. Masuk akal. Tapi me Jojo. Me Jojo. Oh, ada 2. Me Jojo. Oh, gitu. Tiba-tiba bertanduk. Tiba-tiba ada tanduk. Kita kata, mustahil. Kita kata gitu tengah bercakap-cakap. Mustahil. Bukan tanduk, itu telinga dia kot. Tengok daripada jauh. Tak, mustahil. Mustahil tu mustahil apa? Mustahil adat je. Adatnya kucing tak bertanduk. Tapi kalau kucing nak bertanduk, boleh tak? Masuk akal tak? Masuk akal aja. Takkan Allah tak boleh buat. Boleh je. Itu dia panggil mustahil. Itu dia panggil harus pada akal. Yang kita nak bahas ni, mustahil sungguh. Mustahil apa? Mustahil Allah mati. Allah binasa. Mustahil. Itu mustahil apa? Mustahil adat. Bukan. Tak masuk akal Tuhan itu mati. Kalau Tuhan tu mati, siapa nak urus semua ni? Dan jika Tuhan tu mati, maknanya siapa yang mematikan Tuhan? Yang mematikan Tuhan adalah yang buat Tuhan lah. Sebab yang boleh mematikan, yang boleh memusnahkan adalah orang yang buat saja. Sesiapa yang buat, dialah yang boleh memusnahkan apa yang dia buat. Tiba-tiba Tuhan binasa, Tuhan mati. Maknanya, siapa yang membinasakan Tuhan, siapa yang mematikan Tuhan? Yang buat Tuhan tu lah. Kalau yang buat Tuhan tu yang mematikan, Tuhan tu bukan Tuhan lah. Sebab apa dia dijadikan? Dia panggil makhluk. Jadi yang kita kata Tuhan tu bukan Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yang menjadikan yang kita dakwa Tuhan, itulah Tuhan. Sebab apa? Bila Tuhan itu mati, hanya yang buat dia sahaja yang boleh memusnahkan dia. Hanya yang boleh buat dia je yang boleh memusnahkan dia. Tiba-tiba dia musnah. Tuhan ni musnah, mati. Maknanya yang mematikan Tuhan ni adalah yang buat dia. Bila Tuhan tu yang kita dakwa Tuhan tu ada yang buat dia, ada yang cipta dia, dia bukan Tuhan lah sebenarnya. Yang buat Tuhan tu lah Tuhan. Maka Tuhan tu mati, jadi kesimpulannya Tuhan mati, Tuhan binasa, mustahil. Mustahil. Apabila Tuhan itu tidak ada yang menciptanya, qiyamuhu binafsih, tidak ada menciptanya kerana Tuhan itu sedia ada, maka tak ada siapa lah yang boleh musnahkan. Okey. Jadi apakah hukum Tuhan itu binasa? Mustahil lah. Ni mustahil. Mustahil akal lah. Yang tadi mustahil adat. Kucing bertanduk. Itu mustahil adat. Adatnya biasa. Harus pada akal kucing boleh bertanduk. Ini mustahil sungguh. Tuhan itu binasa. Nampak? Jadi, lawannya dusta iaitu tiada muafakat dan tiada berbetulan dengan hukum dan perintah-perintah yang ada pada Allah Ta'ala, iaitu mustahil. Iaitu mustahil. Yang mana yang mustahil ni? Mustahil akal tadi, bukan mustahil adat. Mustahil akal. Kalau sekadar Nabi ni, Nabi Siddiq cakap benar, lawannya dusta, maka mustahil Nabi dusta. Mustahil apa? Mustahil adat. Adatnya bila sebut Nabi, mesti tak berdusta. Tapi kalau Nabi nak berdusta, boleh aja. Bukan. Bukan mustahil adat. Mustahil akal. Tak masuk akal. Nabi itu berdusta. Mustahil akal.
Dalil mensabitkan Rasul itu bersifat siddiq. Mari kita tengok dalil pula. Yang kata Rasul ni siddiq, cakap benar. Cakap benar ni mesti dia cakap benar. Mustahil akal dusta. Bukan mustahil adat. Mustahil akal. Dalil mensabitkan Rasul itu bersifat siddiq, iaitu jikalau Rasul-Rasul itu dusta. Kalau Rasul itu bohong, dusta, niscaya jadilah apa yang dikhabarkan daripada Tuhan itu dusta. Okay. Kalau Nabi dusta, maknanya apa yang Allah bagi suruh sampaikan, tak sampailah kat kita. Tak sampailah kat kita sebab Nabi itu dusta. Bila Nabi itu bohong, apa yang Allah suruh sampaikan tak sampai dekat kita. Sebab apa tak sampai? Sebab Rasul tipu. Maka tak sampai dekat kita. Okay? Okay? Kita relate pula. Kalaulah Nabi itu berdusta, maka apa yang Allah suruh sampaikan tak sampai dekat kita. Allah itu Tuhan. Dia ada utusan untuk sampaikan apa-apalah yang disampaikan untuk kita. Rasul ni orang tengah, perantara. Okey, bila Allah nak suruh sampaikan ke kita melalui Rasul, Rasul pula dusta. Bila Rasul tipu, maka tak sampailah kat kita apa yang Allah nak sampaikan kat kita. Tak sampailah. Bila tak sampai, lemahlah Allah. Apa yang Allah nak, tak jadi. Allah nak sampai kat kita. Allah dah tentukanlah untuk sampai kita, tiba-tiba tak sampai. Maka lemahlah Allah. Apa hukum Allah lemah? Mustahil. Bila hukum mustahil Allah lemah, maka Rasul yang menyampaikan tu wajiblah benar. Sebab apa? Sebab mustahil apa yang Allah nak sampaikan tak sampai. Mustahil. Maka apa yang Nabi sampaikan tu adalah benar. Tak boleh. Kerana kalau tak benar, dusta, maka apa yang Allah nak sampaikan tak sampai. Maka lemahlah Allah. Apa hukum Allah lemah? Mustahil. Nyata daripada mustahil Allah lemah, maka Nabi adalah benar. Siddiq. Nyata daripada Nabi siddiq, maka apa yang Nabi sampaikan itu semua benar. Dia ada kait dengan Tuhan kat situ. Soalannya lagi. Jadi soalan. Dia cuma dakwa dia Rasul. Semua orang boleh dakwa Rasul. Rasul Melayu pun ada. Rasul ada guna kalam tauriah tak? Ada? Banyak. Apabila kalam tauriah, kalam double meaning. Kalam tauriah tu double meaning. Bukan double, kadang-kadang triple. Ada. Rasul ada pakai. Kadang-kadang kerana nak berhadapan dengan orang kafir, nak berdebat, pakai kalam tauriah. Kadang-kadang nak menyelamatkan diri dia, pakai kalam tauriah. Dia double meaning. Orang faham lain, tapi dia nak bagi faham lain. Kadang-kadang nak ajar para sahabat dia, anak-anak murid dia, dia pakai kalam tauriah, nak bagi tahu dua-dua boleh. Jadi memang pakai. Double meaning ni ada. Ramai Rasul-Rasul. Memang ada. Itu antara sifat-sifat bercakap benar. Apabila contoh macam dipaksa untuk bohong. Kalau tidak, jadi ni. Jadi macam wajib bohong. Tapi terpaksa pakai kalam tauriah lah. Sebab Nabi tak boleh bohong. Bukan tak boleh bohong, maka tak ada pun pilihan dia untuk bohong. Macam kisah yang paling masyhur, walaupun sebagai ulama' kata lainlah, tak apalah yang tu. Khilaf-khilaf tu. Kata Nabi Ibrahim ada 3 kali bohong. Sebenarnya bukan. Kita tak faham gitu. Memang ada lah, kalau kita baca dalam kitab-kitab ada. Nabi Ibrahim ni dia berbohong 3 kali. Kita tak mau. Kita tak mau pendapat tu. Kita nak apa? Nabi Ibrahim tak bohong. Tapi dia menggunakan kalam tauriah. Double meaning. Bila terkepit dah sangat, dia tak boleh bohong. Sebab Rasul mana boleh bohong? Dia tak ada pilihan untuk bohong. Apabila Namrud ataupun raja waktu tu, kalau bukan Namrud pun raja lain lah, ada khilaf juga kat situ, nak ambil isteri dia, Siti Sarah. Nak ambil sebab bukan nak ambil, bimbang takut diambil. Siti Sarah diambil oleh raja gila, raja yang nak bini orang. Anak daga dia tak nak bini orang. Jadi bila macam tu, Nabi Ibrahim kata, ini saudara aku. Bukan bohong, kalam tauriah. Itu bukan bohong.
Double meaning. Saudara seakidah. Saudara? Saudara seakidah. Kalam Taurat. Siapa yang pecahkan berhala ni? Siapa yang pecahkan berhala ni? Nabi Ibrahim kata, bal kabiruhum hadha. Dirakamkan dalam Quran. Yang paling besar yang pecahkan. Kau tak nampak ke yang besar tu kan? Yang besar tu tak nampak yang ada. Berhala besar tu duk pegang kapak. Duk pegang tukul. Tak hancur. Yang lain semua hancur. Ibrahim yang keluar yang terakhir. Aku nampak dia orang terakhir ada dekat kota ni. Dia lah. Nabi Ibrahim kata apa? Adakah engkau, raja tu kata apa? Adakah engkau pecahkan semua tuhan-tuhan kami? Nabi Ibrahim kata, bal kabiruhum hadha. Yang paling besar lah. Yang pecahkan. Kalam Tauriah. Double meaning. Raja pergi tengok. Oh, yang besar ni kau cakap. Tak. Nabi Ibrahim tak cakap yang besar pecahkan. Tak. Nabi Ibrahim cakap, yang paling besar di kalangan kamu yang pecahkan. Ramai-ramai kita ni, yang paling besar yang pecahkan. Iyalah yang berhala besar. Aku tak cakap berhala. Aku cakap yang paling besar. Itu kalam Tauriah. Dia salah faham. Siapa suruh salah faham? Habis siapa yang paling besar dalam kawasan tu? Nabi Ibrahim lah paling besar dari sudut pangkat. Nabi dan Rasul adalah yang paling tinggi. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim mengaku, aku yang pecahkan. Tapi Nabi Ibrahim guna kalam Tauriah. Double meaning. Yang paling besar lah yang pecahkan. Siapa? Aku. Tapi tak cakap aku paling besar. Dia, orang tu bagi faham. Engkau kata berhala besar tu pecahkan. Dia nak bergerak pun tak boleh. Dia nak pecahkan macam mana? Sedangkan Nabi Ibrahim kata, bal kabiruhum hadza, yang paling besar. Kau pergi tengok kat berhala, siapa suruh? Tengok kat aku lah. Aku paling besar, aku Rasul kan? Oh, kalau dia bergerak pun tak boleh, kau pergi sembah buat apa? Kan kena dah. Pulang paku buah keras. Tu di kalam Tauriah. Ada. Rasul ada guna. Macam-macam sebab. Antara sebabnya itulah nak selamatkan diri, kerana nak beritahu kat sahabat bahawasanya dua-dua boleh. Nabi guna kalam Tauriah. Kadang-kadang nak selamatkan maruah. Banyak-banyak kisah. Sebab siapa nama? Oh, Ka'pah. Ka'pah dah tanya dah tentang kalam Tauriah ni. Kita panjangkanlah sikit. Macam Nabi nak selamatkan seorang sahabat. Dia makan ramai-ramai kenduri ni. Makan daging unta. Sedap buat kari, buat daging unta lah. Buat makan sak gulai apa tak tahulah. Panggang ke apa. Makan. Kemudian bau busuk kentut. Bau kentut. Apa untuk ni? Wah, mana tahu orang tak kentut kan? Akhir sekali Nabi nak selamatkan. Nabi tahu. Dia bukan sengaja. Tapi jatuhlah maruah dia. Kentut. Nabi kata macam mana? Siapa yang makan daging unta tadi, kena berwuduk. Sebab lepas tu nak sembahyang. Sahabat dengan standby. Siapa dia ambil wuduk, dia lah yang kentut. Dia lah yang kentut. Standby sahabat. Standby. Lepas makan ni. Nabi tengok gitu. Nabi kata, siapa yang makan daging unta tadi, dia ambil wuduk. Dalam hadis tu sebut waduk. Kalam Tauriah. Wuduk ni ada dua maksud. Yang pertama, wuduk lah air sembahyang. Yang kedua, basuh. Nabi suruh basuh. Basuh tangan. Sebab apa? Sebab lemak. Berlemak, basuhlah tangan. Itu maksud Nabi. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata, siapa yang makan tadi, yang makan unta tadi kan berlemak-lemak kau makan tadi, pergi wuduk. Wuduk ada dua makna. Dari sudut bahasa, basuh tangan. Dari sudut yang kedua, maksud yang kedua, berwuduk. Pakat-pakat pergi ambil wuduk. Selamatlah sahabat tadi. Itulah. Macam-macam lagi banyak lagi kisah. Kalam Tauriah. Itu tak bohong. Itu bukan nama bohong. Itu bukan nama bohong. Alah, Nabi kata, minta maaf lah pakcik, makcik minta maaf lah. Orang tua tak masuk syurga, minta maaf lah. Menangis orang tua tu. Nabi macam, padahal orang tua boleh masuk syurga kan? Tapi Nabi bergurau, kalam Tauriah. Double meaning. Memanglah orang tua tak masuk syurga, masuk-masuk berubah jadi 33, umur 33. Seronok balik orang tua tu. Adalah. Kalam Tauriah dia panggil. Double meaning. Macam-macam sebab lah. Sebab nak selamatkan diri, sebab macam-macam sebab. Ada. Tapi tu tak nama bohong. Dalil mensabitkan Rasul itu bersifat siddiq, iaitu jikalau Rasul itu dusta,
niscaya jadilah apa yang dikhabarkan daripada Tuhan itu dusta juga. Kerana Allah Ta'ala telah mensabitkan kebenaran Rasul-Rasul itu dengan mukjizat. Jadi semua orang boleh mengaku Rasul. Tu, yang dekat Kemensah dulu kena tangkap dah. Letak jawatan dah Rasul Melayu tu. Masuk TV, saya telah meletakkan jawatan sebagai Rasul Melayu. Bingung betul. Rasul pun boleh main letak-letak jawatan. Ingat kena lantik-lantik macam tu ke? Rasul-Rasul yang orang dok mengaku lah. Musailamatul Kazzab. Awal-awal lagi. Zaman Nabi lagi dah mengaku Rasul. Jadi, macam mana nak tahu dia tu Rasul? Allah telah memberikan mukjizat kepada Rasul, menandakan itulah utusan aku. Engkau percayalah sebab dia telah melakukan mukjizat yang Allah bagi. Perkara yang khariqul adah. Mukjizat ni perkara yang mencari adat. Bukan perkara tak masuk akal, perkara mencari adat. Jangan kita kata Nabi Isra' dan Mi'raj tu tak masuk akal. Jangan kata gitu, salah. Nak naik ke langit macam mana tak pakai suit angkasawan, tak pakai baju angkasawan. Koyaklah habis semua. Rebeh semua, tercabuk semua. Mati tak boleh bernafas. Jadi, Nabi tetap pergi juga sehingga langit yang ketujuh naik atas lagi pada tu. Maka hebatnya Nabi kita, dia telah melalui satu perkara yang tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Khariqul adah. Apa maksudnya? Mencari adat. Adatnya tak boleh naik. Tak ada oksigen. Mati. Kelajuan cahaya. Lambat. Lama. Macam-macam lah. Nabi pergi sekelip mata. Perkara itu mencari adat. Bukan tak masuk akal. Masuk akal je. Masuk akal. Terima akal yang sejahtera boleh terima. Cuma adatnya tak berlaku gitu. Tiba-tiba berlaku. Namanya adat itu telah dicari. Bukan akal telah dicari. Akal telah dicari yang macam jika Tuhan mati tadi. Itu akal telah dicari. Tak masuk akal. Mencari akal. Tuhan tu mati. Mencari. Tapi kalau Nabi naik ke langit dalam masa yang laju, elok-elok aja, itu mencari adat. Bukan mencari akal. Bukan tak masuk akal. Masuk akal. Cuma adat je yang cari. Allah buat sekali-sekala nak bagi tahu, ini Nabi aku. Ini utusan aku. Percaya dekat dia. Buktinya, mukjizat. Maka terbuktilah Nabi dan Rasul itu utusan Allah dengan mukjizat tadi katanya. Okay. Yang dikurniakan kepada Rasul-Rasul. Dapatkan Rasul-Rasul mukjizat. Yang demikian itu, samalah seolah-olah Tuhan berfirman. Dengan Allah bagi mukjizat dekat Rasul-Rasul, seolah-olah. Allah kata. Seolah-olah Allah berfirman. Sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Seolah-olah benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap yang disampaikannya daripadaku. Benarlah. Apa yang hamba aku cakap yang buat mukjizat tadi, benar apa dia semua cakap. Dia adalah utusan. Seolah-olah Allah bagi tahu gitu. Allah bagi mukjizat, Nabi buat satu benda yang mencari adat. Kemudian bila Nabi buat sesuatu perkara mencari adat, seolah-olah Allah kata itu utusan aku. Buktinya mukjizat tadilah. Seolah-olah. Seolah-olah je. Seolah-olah apa yang Allah bagi tahu. Sebab tu teknik yang sama digunakan dekat coket dulu. Siapa geng-geng coket dulu? Bukannya lorong Haji Taib dekat coket dulu banyak jual ubat. Dia guna teknik yang sama. Ada ramai yang terpedaya. Dia guna teknik yang sama. Teknik ni cuma salah lah teknik dia, tapi guna teknik. Macam mana? Kalau siapa pergi jalan dekat Coket Road tu, dekat apa? Coket Road, apa nama tu? Dah lupa dah. Jalan Raja Laut kan, area situ. Lebih-lebih kat Coket Road tu lah. Dulu, 80-an, 90-an, zaman saya dulu. Lalu ada orang jual ubat. Dia jual ubat, dia buat apa? Dia guna teknik yang sama. Teknik kan? Macam mana? Dia ambil parang, tak luka. Tak luka. Istilahnya macam mukjizat lah. Benda pelik. Mencari adat. Perkara mencari adat. Diikat. Kelubung. Hop, boleh buka. Kita tahu dah terbuka dah. Padahal ikat kemas. Macam-macam lah.
Benda-benda pelik yang dia buat. Dia bakar. Terbakar. Tak sakit pun. Dia ambil ubat. Elok. Belilah ubat saya. Ramai orang beli. Tapi sebelum tu dia buat dulu. Dia buat benda pelik dulu. Perkara yang istilahnya seolah-olah macam mencari adat. Lepas tu, apa yang dia cakap, apa yang dia jual, semua orang percaya. Sebab ada perkara mencari adat. Sebenarnya tak cari adat pun kadang-kadang silap mata je. Tapi orang percaya, oh mencari adat ni, oh hebatlah dia, hebat. Belilah ubat dia. Bila kena api terbakar, sapu tak elok pun. Tapi macam mana orang boleh percaya? Sebab dia telah buat sesuatu perkara yang mencari adat, seolah-olah. Seolah-olah kalau tak mencari adat pun, konon-konon macam mencari adat. Ataupun orang salah faham ianya mencari adat, tapi sebenarnya tak cari pun, dia buat silap mata je. Ya, tak kira lah. Bila orang percaya je dia tu buat perkara yang mencari adat, maka apa yang dia cakap selepas itu betul. Sebab tu boleh laku. Barang-barang dia boleh laku. Dia ambil kertas, dia ambil pisau. Dia jatuhkan pisau tu dekat kertas. Macam ni. Dia jatuh pisau. Zrek, terkoyak. Cari agak taklah berapa mencari adat sangat. Tapi huyo betul orang beli. Tak jadi pun. Pisau dia laku. Dia panggil perkara mencari adat. Mungkin kadang-kadang dia buat sihir. Mungkin. Sihir berdosa lah. Silap mata tak berdosa. Silap mata tu gerakan tangan, gerakan apa kan. Itu tak apa. Itu dia panggil kemahiran. Itu silap mata. Sebab tu nama silap mata. Benda tak gitu, mata yang silap. Macam mana? Ada titik-titik buta. Maka dia gunakan titik-titik buta dan kemahiran tangan dia, kemahiran dia untuk buat silap mata. Tak ada masalah. Sihir berdosa. Sihir guna makhluk halus. Sihir ni, tak kisahlah dia buat pakai sihir ke apa, tak kisah. Totak. Tak jadi apa. Ambil ubat bu. Kita jual ubat dia. Dia minta teknik. Oh, pakat-pakat beli. Berkesan cara tu. Padahal itu silap-silap bukan mencari adat kot. Orang dia perasan macam mencari adat. Boleh jadilah gitu. Teknik yang sama. Bila dia buat gitu seolah-olah apa yang aku nak cakap lepas ni semua betul. Betul orang pakat-pakat beli. Jadi Rasul pun ada. Tapi Rasul punya mukjizat hebatlah. Mencari adat sungguh. Bukan silap mata dah. Maka dengan adanya mukjizat, seolah-olah Allah kata, itulah bukti dia Rasul. Ikut dia. Tu. Apa dia cakap lepas pada tu betul. Mencari adat realnya keluar air kat celah jari. Oh. Dia tak boleh nak buat tu. Belah laut. Oh. Itu tak boleh silap mata tu. Belah bulan dan sebagainya. Maka dusta Tuhan itu mustahil. Dari itu, dusta Rasul-Rasul itu pun mustahil. Macam mana pula ni? Macam mana pula? Gini. Dia bagi contoh sedekah abdi. Kita ambil contoh lain. Untuk kita mudah faham, kita ambil contoh lain. Sebab dia kata, maka dusta Tuhan itu mustahil. Tuhan berdusta, mustahil. Yalah, mustahil. Tuhan menipu. Yeah. Dari itu, dusta Rasul itu pun mustahil. Kalaulah mustahil Tuhan itu berdusta, maka Rasul juga mustahil berdusta. Kenapa pula? Kenapa pula? Okay, kita nak faham, kita ambil ayat Quran. Untuk kita mudah faham, lepas ni kita faham ayat ni pula. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran, dalam Al-Quran mengkhabarkan bahawasanya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu benar. Dalam surah Yasin kita baca, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Ni cerita bila ni? Bila tiupan sangkakala yang kedua, semua dibangkitkan balik. Semua dibangkitkan balik. Bila bangkit tu, terkejut. Ramai duk bercakap. Qalu, mereka berkata, ya wailana, jahannamlah kita, tak ada apa dah lah. Tak ada apa dah lah.
Ni apa cerita ni? Apa cerita ni? Celakalah kita. Habislah macam mana ni? Apa ni? Dah lama tidur. Tiba siapa kejutkan aku ni? Siapa kejutkan kita tidur ni? Tidur. Masa tu kan. Masa tiupan sangkakala yang kedua. Lepas tu apa dia? Sambungan dia. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Apa? Inilah yang dijanjikan oleh Yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka rasul itu benar. Wa sadaqa. Sadaqa tu sidik tu. Wa sadaqal mursalun. Mursalun tu rasul tu. Maka benarlah kata rasul. Jadi Quran kata, Quran kalamullah, Allah katalah seolah-olah gitu. Allah kata, Quran kata, Allah kata, Rasul wasadaqal mursalun, Rasul itu benar, sidiq. Okey. Dia kata kat sini, Tuhan boleh Tuhan berdusta? Mustahil Tuhan berdusta. Jadi bila mustahil Tuhan berdusta, mustahil juga Rasul berdusta. Kalau Rasul berdusta, maknanya Tuhan berdusta. Sebab Tuhan kata Rasul itu cakap benar. Dalam surah Yasin tadi, Tuhan kata Rasul itu cakap benar. Tiba-tiba Rasul tu berdusta, menipu. Maknanya Tuhan pun menipu jugalah, sebab Tuhan dia kata Rasul tak menipu. Tuhan kata, Allah kata Rasul itu benar, tak menipu. Tiba-tiba Rasul itu menipu. Maka Rasul itu menipu dan Tuhan juga menipu. Kenapa Tuhan menipu? Sebab Tuhan kata Rasul itu tak menipu. Kenapa Rasul menipu? Maka Tuhan pun menipu. Tuhan pun dusta. Apa hukum Tuhan berdusta? Mustahil tu. Maka dusta Tuhan itu mustahil. Mustahil Tuhan dusta. Kalau mustahil Tuhan dusta, kesan dia adalah dari itu dusta Rasul-Rasul itu pun mustahil. Sebab kalau Rasul berdusta, maknanya Tuhan pun berdusta. Kenapa pula? Sebab Tuhan berkata Rasul itu benar. Tiba-tiba Rasul dusta, maka Tuhan pun berdusta lah. Sebab apa? Tuhan kata Rasul tu tak berdusta, cakap benar. Tiba-tiba cakap bohong. Tuhan pun tipu. Apa hukum Tuhan tipu? Mustahil. Maka Rasul mustahil lah juga. Mustahil lah juga berdusta. Yang demikian, sabitlah Rasul itu benar. Habis Quran tu alif zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan menjadi hidayah bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Jadi Quran adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan. Antara dalam kitab yang tak ada keraguan, iaitu kitab Quran tadi yang tak ada keraguan tu, antara ayatnya adalah wa sadaqal mursalun, benar Rasul itu. Dan benar Rasul itu tidak ada keraguan lagi. Allah kata gitu. Maka Rasul itu pun benar. Kalau Rasul itu bercakap bohong, maka Allah juga bohong. Hukum Allah bohong adalah mustahil. Mustahil Allah bohong. Sebab dia sifat-sifat tercela. Bukan sifat kesempurnaan. Maka mustahil jugalah Rasul itu berdusta. Dia pusing ke situ. Okey. Jadi kita fahamlah seolah-olah kalau itu ayat Quran. Kita ambil pula ayat yang pengarang kita bagi. Sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Bila Rasul buat mukjizat, seolah-olah Allah bagi tahu benar hamba aku apa yang dia sampaikan. Seolah-olah gitu. Maka yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala yang di atas itu ialah mukjizat yang menepati seolah-olah macam Tuhan berfirman. Sadaqa abdi. Sadaqa abdillah. Dia kata, yang ayat dekat atas tu, dia risau dah. Pengarang risau. Dia kata, bila kata Allah berfirman, maknanya ayat Quran lah kan? Sebenarnya bukan. Seolah-olah ni bukan ayat Quran. Dia dah risau. Jadi dia nak terangkan balik, itu bukan ayat Quran. Itu bukan. Dia nak kata itu. Maka yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala yang di atas itu ialah mukjizat. Yang ayat tadi yang dia bagi tahu, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni itu, apa yang hamba aku sampaikan semua benar daripada aku, dengan Rasul itu melakukan mukjizat, yang Allah buat tu mukjizat. Tapi apa yang tersiratnya adalah seolah-olah Allah kata seolah-olah. Allah kata apa yang dia cakap tu betul lah. Sebab tu aku bagi dia buat maksiat seolah-olah gitu.
Bukan berfirman betul-betul. Bukan ayat Quran. Dia risau. Kerana tidak ada dalam Quran. Tuhan berfirman begitu. Tak ada. Seolah-olah je. Hanya yang dapat ialah mukjizat sahaja yang menepati ia akan firman. Sadaqah Abdillah tadi. Cuma nak bagi tahu mukjizat aja. Bila sebut mukjizat seolah-olah Allah berfirman. Gitulah seolah-olah. Apabila anak kita buat satu perkara, pecahkan gelas. Kita tengok aja. Biar. Seolah-olah kita tak marah dia. Kita tak cakap pun kita marah ke tak marah. Kita tengok, tak ada reaksi apa-apa. Maka seolah-olah kita nak bagi tahu, biarlah pecah kat situ, kemah-kemah aja. Seolah aku tak marah pun. Seolah-olah gitu. Tapi tak cakap. Seolah-olah. Yang terjadinya adalah pecah gelas tu. Maksud tersirat, bila mak dia tengok, budak-budak kecil lah, umur 7, 8, 9 tahun kan. Mak dia tengok aja. Pecah. Seolah-olah mak dia kata, aku tak marah. Tapi mak dia tak cakap, aku tak marah. Tapi tengok gitu aja. Samalah. Bila Allah bagi mukjizat dekat Nabi, seolah-olah Allah berkata, itu mukjizat, perkara mencari adat, bukan korang boleh buat, korang tak boleh buat. Maka ini adalah kerja Tuhan. Maka seolah-olah apa dia nak cakap lepas dia buat mukjizat ni adalah daripada aku. Tapi Allah tak cakap gitu, tak ada. Seolah-olah. Yeah. Hasilnya sadaqah abdi itu bukan firman Tuhan. Dia ulang lagi. Dan dinamakan mukjizat itu ialah khabar tanzili, bukan khabar hakiki. Bukan Allah cakap direct dengan maksud dalam Quran ada. Apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran ada. Bukan. Cuma maksud yang tersirat. Khabar tanzili. Khabar yang diturunkan tanzili. Bukan khabar hakiki. Bukan betul ada ayat firman Allah, ayat Quran. Tak. Dalil naqli pada siddiq itu firman Tuhan. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yusbahuna fil jahim. Bukan ha tu, bukan jim tu. Oh, salah saya punya ni. Tengok yang Rumi, yang Jawi. Dah kata dah. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi. Tu. Ya Rumi okey. Rumi okey. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Artinya adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan apa-apa perkara yang telah kita utuskan kepada rasul-rasul kita. Ingatlah mereka itu akan mengetahui pada hari kiamat, manakala hari kiamat kau akan tahulah, manakala belenggu-belenggu dan rantai-rantai diletakkan pada batang lehernya. Kemudian mereka itu salah ni. Ya Rumi pun salah. Bukan lehem, leher. Tu M. Pada batang lehemnya. Bukan lehem, leher. Banyak kesalahan kat sini. L-E-H-E-R. Lehernya. Bukan lehemnya. Lehernya. Kemudian mereka itu dijirus ke dalam neraka. Dan dijadikan umpama api di dalam neraka itu. Kat mana yang Rasul itu cakap benar kat sini? Adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan apa-apa perkara yang telah kita utuskan kepada Rasul-Rasul kita. Mendustakan apa yang telah diutuskan kepada Rasul. Dia mendustakan. Maka apa yang Rasul tu cakap betul lah. Itu dia punya dalil naqli lah. Ketahui olehmu bahawasanya jika sekiranya ada berlaku daripada Rasul-Rasul itu keadaan yang dipandang zahirnya kurang baik atau menyalahi utama, khilaful aula. Menyalahi utama tu khilaful aula. Dia kata kat sini, jika ada kisah riwayat Rasul-Rasul luarannya, zahirnya nampak kurang baik. Macam tak baik sangat. Bukan buat dosa, nampak macam tak baik, kurang baik. Atau menyalahi utama, khilaful aula. Benda tak berdosa, tapi khilaful aula. Contohnya petik bunga. Tak ada sebab pun, petik bunga buang. Lalu
sepak tin. Itu dia panggil khilaful aula. Apa hal pergi sepak tin, teng, tong, teng? Tak ada sebab. Nabi, Rasul tak buat gitu. Tapi kalau ada Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul yang zahirnya nampak macam kurang baik, taklah sampai berdosa, kurang baik, atau menyalahi yang lebih utama. Okey? Seperti terlalai. Terlalai. Maka iaitu semata-mata tasyri' kerana mengajar manusia. Kalau katalah, Nabi buat tu perkara yang menyalahi yang lebih utama. Contoh, Nabi ambil wuduk basuh sekali. Basuh muka sekali. Adalah pernah sekali. Sekali je Nabi pernah buat itu. Ketika Nabi ambil wuduk, Nabi basuh sekali. Tangan sekali. Kepala sekali, kaki sekali. Itu khilaful aula. Kenapa Nabi buat khilaful aula? Nabi buat perkara yang sunat dan wajib. Tapi tiba Nabi buat perkara yang khilaful aula. Kenapa? Yang menyalahi yang lebih utama. Tasyri' nak mengajar manusia saja. Nak bagi tahu wuduk sekali pun sah. Lepas tu Nabi buat 3 kali. Buktinya Nabi buat lepas pada tu 3 kali. Nabi tak buat sekali dah. Pernah juga sekali Nabi ambil wuduk basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali. Kenapa Nabi buat khilaful aula macam tu? Kan sunat 3 kali. Kerana Nabi nak ajar umat dia bahawasanya basuh 2 kali pun sah. Itulah. Tu maksud dia. Nabi pernah kencing berdiri. Ada sahabat dia panjat rumah, tengok Nabi kat bawah tu. Nabi tengah kencing berdiri. Kan kencing berdiri tu tak haram. Tapi dia khilaful aula. Kenapa Nabi buat? Nak tasyri', nak ajar. Kencing berdiri tak berdosa. Cuma yang baiknya duduk. Sebab kalau berdiri merecik. Nabi makan makanan orang kafir. Orang kafir pernah bagi, orang Yahudi pernah bagi, malah Nabi makan racun orang Yahudi buat, perempuan Yahudi. Dan sebelum-sebelum tu pun Nabi ada makan orang-orang kafir, orang Roro hantar makanan, Nabi makan. Sedangkan khilaful aula. Orang kafir tu tak ada ke makan orang Islam? Nabi makan juga. Kenapa? Nabi nak bagi tahu halal makan makanan orang kafir. Kecuali dia letak benda-benda haram. Terbukti dia letak benda haram, baru tak boleh makan. Jadi, itu semua khilaful aula yang Nabi buat. Banyak lagi lah. Tapi kenapa Nabi buat juga? Tasyri'. Nak ajar syariat. Ada pun sahwun, panjang lagi ke? Habiskan je lah. Semalam tak ada kan? Kita qada hari ni. Dah sejam lah. Nak habiskan ni. Sampai ke amanah tu. Ada pun sahwun, yang ini terlalai. Sahwun ni terlalai. Itu harus pada Rasul-Rasul. Terlalai ni harus pada Rasul-Rasul. Boleh je. Sebab Nabi adalah manusia. Lalai, terlalai tu sifat manusia. Maka tak ada masalah. Harus. Dia nak asingkan sahwun, yang kita panggil sujud sahwi. Sahwun, orang Melayu panggil lupa juga. Sahwun ni. Satu lagi nisyan, lupa juga. Tapi Arab beza. Sahwun, lupa yang lain. Atau terlalai. Kalau nisyan, lupa. Tetapi nisyan, iaitu lupa, nisyan lupa, mustahil pada mereka itu. Mustahil Rasul-Rasul ni lupa. Lalai dengan lupa tu sama lah. Terlalai, terlupa. Lain. Apa bezanya? Kerana yang dikatakan sahwun itu hilang rupa sesuatu dari perasaan. Padahal rupa itu masih kekal di dalam ingatan. Masih kekal dalam ingatan. Sahwun itu terlalai. Harus je bagi Rasul untuk lalai. Terlalai. Tetapi lupa, macam lupa Allah. Lupa Allah. Lupa. Macam kita, lupa. Okay? Mustahil pada mereka. Mustahil bagi Rasul. Lupa. Sebab apa? Apa bezanya? Sahwun adalah hilang rupa, terlalai, ataupun Melayu kata pun terlupa juga, daripada perasaan terlupa, daripada fikiran, perasaan fikiran. Padahal rupa itu masih kekal dalam ingatan. Macam mana? Ya? Ianya ada, tapi terlalai. Ianya ada, dia bukan lupa. Apa beza nisyan, lupa macam ni? Adapun nisyan itu hilang rupa ingatan dari perasaan. Rupa. Maka hendak mendapatkan balik peringatan itu berkehendak kepada sebab yang baharu dan harus.
Sebab yang baru harus. Jap. Sebab yang baru ni. Banyak kesalahan tak kat sini. Sebab yang baru. Titik kat situ. Atau koma kat situ. Sebab yang baru. Maksudnya nisyan lupa ni, dia kena ada sebab lain datang. Baru boleh ingat balik. Tapi kalau nisyan, dia macam mana nisyan? Puasa. Tiba-tiba orang Melayu panggil lupa juga. Lupa pergi makan nasi. Makan nasi itu dia panggil sahwun. Bukan nisyan. Habis Melayu cakap lupa juga. Aku lupa pula puasa pergi makan. Maka dia makan tu tak batal puasa sebab dia lupa kan. Dia lupa. Melayu dua-dua lupa tapi bahasa Arab je lain. Sahwun itu dia panggil lupa, dia panggil lalai. Dia panggil sahwun. Dia puasa, lupa dia sedang berpuasa, buka PTS, minum air, gok. Allah, aku sahwun. Bukan lupa, bukan nisyan, sahwun. Sebab dia memang ada dalam perasaan, dalam ingatan dia, aku puasa. Tapi ketika itu dia terlalai. Dia bukan terlupa terus nak puasa, bukan. Terlupa terus. Puasa tu tak ada dalam kepala. Jadi kena ada benda lain. Baik masuk bawa, puasa. Tak perlu. Sebab dia memang ada, cuma terlalai. Contohnya, macam mana lupa? Dia lupa nak puasa. Tu kan. Dah masuk bulan Ramadan. Tiba-tiba lupa nak puasa. Tu tak ada. Itu dia panggil sahwun. Itu dia panggil nisyan. Lupa. Tapi sahwun, dia puasa. Cuma dia terlupa. Dia sedang puasa tapi dia terlupa. Dia terlupa dia sedang berpuasa. Lepas tu ingat balik. Tak perlu benda lain untuk bawa datang. Untuk ingatkan dia tak perlu benda lain. Boleh teringat balik. Itu dia panggil sahwun. Nisyan lupa. Allah lupa kena bawa datang. Gini. Contoh macam ni. Sahwun dengan nisyan. Dia belajar buat baju kurung. Belajar buat baju kurung pada umur 12 tahun hingga 15 tahun. Okey. Lepas tu lepas dia dah pandai, dia jahit 2-3 helai, memang pandai ni buat baju kurung. Potongnya, jahitnya semua pandai. Dia belajar menjahit. Itu umur 15. Umur 65, umur 65. Allah, aku dulu ada belajar ni. Macam mana nak buat? Dulu ada belajar. Lepas tu ambil kain, orang tunjuk, ya macam ni. Nampak? Baru faham. Tapi lupa dah lah. Dia kena ada benda lain. Bawa datang. Sebab dia lupa. Lupa ataupun nisyan. Habis tu, sahwun ni macam mana? Yang kata lupa juga Melayu ni atau terlalai macam mana? Dia jahit semua. Tiba-tiba, dia terlupa. Nak jahit ni. Ada kat tangan, ada lupa nak lipat untuk jahit. Itu dia panggil sahwun. Terlalai. Lepas dah siap, Allah lupa pula. Kita Melayu panggil lupa. Lupa pula nak jahit. Dia baju tu semua dia ingat. Cuma terlupa. Itu lupa. Bukan lupa kena fikir. Bukan. Tu panggil. Tu maksud. Itu dia panggil. Maksud dia sahwun. Kalau yang umur 60 tadi tu, Allah macam mana buat? Tunjuk kat aku. Gitu kan. Lupa roh. Lepas dia baca, ingat balik. Sikit-sikit. Itu dia panggil lupa. Ataupun nisyan. Rasul tak ada gitu. Tidak. Tapi kalau sahwun ada. Nisyan tak ada. Sahwun ni macam mana? Sahwun ni yang tadi tu lah. Tiba-tiba Nabi sembahyang 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Sebab apa? Nabi sembahyang tu ingat. Bukan tak ingat sembahyang. Sembahyang ingat. Cuma 4 jadi 2. Itu dia panggil sahwun. Bukan nisyan. Kalau nisyan, terlupa terus nak sembahyang. 3 hari baru teringat. Allah, aku tak sembahyang. Rasul tak ada gitu. Rasul tak ada gitu. Itu dia panggil lupa. Okay. Sebab tu, ada satu doa yang selalu kita baca. Doa tu biasa baca dekat khatam Quran. Ataupun doa tu biasa baca dekat nasyid. Ingat tak? Doa apa? Cuba baca. Cuba nyanyi sikit tengok. Siapa tahu? Doa yang biasa dibaca khatam Quran ataupun dibuat nasyid. Ataupun kadang-kadang buat doa juga. Allahumma apa?
Pak ah. Allahumma apa? Apa? Tulislah kat bawah tu. Ke semua tidur ni? Saya seorang cakap ni. Nasib baik ada YB. Suzita. Bukan, betul. Allahumma rahamna bil Quran. Tapi kita bukan nak yang itu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Wa ja'alahu lana, dan jadikanlah kami imaman. Jadilah ke Quran tadi imam. Imam lah. Nuran, cahaya. Wa nuran, wa hudan, hidayah. Wa rahmah, dan rahmat bagi kami. Itu bukan kita nak yang hujung. Lagi? Allahumma zakkirna, ya Allah, ingatkanlah kami. Ingat. Allah, ingatkanlah kami. Allahumma zakkirna, ya Allah, ingatkanlah kami. Minhu, daripada ma, apa? Apa? Nasina, kan? Kita baca kan? Minhuma nasina. Itulah nisyan. Nisyan itulah. Nasina. Sambung lagi. Minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana ali wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan. Kan? Jadi yang kita dok baca tu nasina. Nasina ni membawa maksud, dan ingatkanlah kami ya Allah apa yang telah kami lupakan. Apa yang kami lupakan, nasina. Quran dalam riwayat yang lain lupa Quran ni bukan satu benda kecil, satu benda besar. Makna lupa Quran. Kita lupakan Quran. Maka jangan cakap kita lupa ayat ni, lupa ayat ni. Tidak. Habis tu nak cakap apa? Kita dilupakan. Kita dilupakan. Ya. Kenapa tak boleh kata kita lupakan? Dia satu perkataan yang tak cantik. Seolah-olah macam baca Quran, apalah. Biarlah tinggal. Nanti kan terlupa. Biarlah. Seolah-olah tak peduli dekat Quran. Dah 3 tahun tak baca. Biarlah. Lupa-lupalah. Seolah-olah macam tu. Nusina. Yang kami lupakan. Sebab tu yang cantik sikit, bukan nusina. Bukan nasina. Nusina. Dilupakan. Kena kata gitu. Kita dilupakan. Bila kita dilupakan, maka beradablah sikit dengan perkataan tu. Dengan ayat Quran. Bukan kita lupa. Seolah-olah macam kita buat tak peduli dengan Quran. Tak adalah berdosa. Tapi bacaan yang tepat adalah bacaan yang tepat adalah nusina sebagai beradab. Jadi Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna apa? Minhuma jahilna. Biarlah sikit. Sebab yang baru harus orang boleh i'tirad. Kalau orang kata macam ni, orang i'tirad. I'tirad ni macam komplain. Orang nak bahas. Orang nak kritik. I'tirad. I'tirad ni kritik. Orang nak kritik. Macam mana boleh berlaku terlalai pada rasul-rasul? Macam mana rasul-rasul sahwun? Walaupun dia tidak nisyan, tapi dia sahwun, terlalai. Orang Melayu pun kata lupa juga. Macam mana rasul boleh jadi gitu? Nak jawab apa? Jawabnya, berlaku itu kerana mengajar manusia perjalanan syarak, dan lagi kerana kuat hatinya kepada Tuhan hingga menjadikan ia terlalai daripada barang yang lain. Jadi kalau orang kata macam mana rasul boleh terlalai, yang pertama, rasul itu manusia. Manusia ni terlalai, terlupa tu biasa. Lupa yang mana? Lupa yang tadi yang sahwun tadi. Bukannya nisyan tadi. Nisyan memang rasul tak ada gitu. Biasalah manusia. Dia akan sahwun. Dia akan terlalai. Biasa. Sebab Nabi itu manusia. Rasul itu manusia. Satu jawapan. Yang kedua, kalau kata dalam masalah Nabi sembahyang 2 rakaat, sedangkan solat tu solat asar 4 rakaat,
Nabi sembahyang 2, orang Melayu panggil lupa. Tapi sebenarnya bukan lupa. Sahwun, Nabi terlalai. Kalau orang kata apa Nabi pun boleh terlalai, itu Nabi nak ajar syariat. Apa maksud Nabi nak ajar syariat? Macam ni cara fahamnya. Dia kata ni, lagi kerana kuat hatinya kepada Tuhan hingga menjadikan ia terlalai pada barang yang lain. Gini, Nabi kita sembahyang, ni Nabi kita. Ni adalah hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain, dia menegur Nabi kerana sembahyang asar 2 rakaat sahaja. Siapa yang tegur? Zulyadain, sahabat Nabi. Nabi sepatut buat 4, pergi buat 2. Zulyadain tanya, kita ni qasar ke apa? Kita ni dulu kata musafir baru boleh qasar. Sekarang ni tak musafir pun boleh qasar juga ke? Zulyadain tanya. Nabi kata, taklah. Kita mana ada qasar? Kita sembahyang biasalah. Tapi tuan buat 2 tadi, kata Zulyadain. Nabi kata, ya ke buat 2? Nampak? Itu Nabi kan kita panggil lupa. Sebenarnya bukan lupa, sahwun atau terlalai. Jadi kenapa kalau orang tanya, Nabi pun boleh lupa, apa? Nabi pun boleh lalai, Nabi pun boleh sahwun, apa dah? Kita jawab macam mana? Nabi terlalu khusyuk mengingati Allah sehingga apa ni? Menjadikan ia terlalai pada barang lain. Nabi terlalu khusyuk dengan Allah sehingga lupa berapa rakaat. Terlalai bab lain sebab terlalu khusyuk. Bukan kita kata Nabi pun macam kita juga. Terlalai, selalu terlalai. Ingat rakaat, tak ingat rakaat, tak ingat rakaat. Bukan Nabi kita Nabi bukan tak ingat rakaat begitu, bukan. Kita yang tak ingat rakaat sebab kita sibuk fikir benda lain. Benda dunia yang kita fikir. Nabi terlalu ingat Allah sampai lupa bab lain. Lupa perkara lain. Satu lagi, yang terakhir. Betul, dari sudut Nabi Adam, banyak riwayat, banyak pendapat ulama. Yang paling cantik untuk kita pegang, Nabi Adam makan buah khuldi itu dalam keadaan sedar, dalam keadaan tahu, dan kerana bertujuan Nabi Adam makan buah khuldi, bertujuan sebab nak turun, bukan termakan. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu hampir pokok ini, nanti kamu akan jadi orang zalim. Bukan bermaksud larangan, bukan. Maksud dia pilihan. Jangan hampir pokok ini kalau tak nak turun kat dunia lagi. Tapi ingat, aku cipta kamu, wahai Adam, kerana nak melahirkan semulia-mulia makhluk Nabi SAW. Aku cipta kamu, wahai Adam, untuk menjadi khalifah kat muka bumi. Cuma kalau kau tak nak turun lagi, kau jangan hampir pokok ni. Kalau kau nak turun dah, sebab memang tujuan kau dicipta pun untuk turun ke bumi, kau makanlah. Itu perbahasan yang paling cantik. Nabi Adam bukan makan buah khuldi dalam wajah yang hina, bukan. Nabi Adam makan buah khuldi dengan sengaja dan memang dia tahu itu tugas dia, maka dia makan. Okey, itu perbahasan tu macam kita dah bahas banyak kali dah. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan Nabi Adam makan tu, ya, betul, Nabi Adam nak tahu tujuan dia dicipta untuk jadi khalifah. Tapi ketika kejadian tu, pada pendapat yang mengatakan pokok khuldi tadi tu bukan dalam syurga. Bukan. Yang pendapat pertama tadi dalam syurga. Bila dalam syurga, setan tak boleh masuk. Iblis kena halau keluar. Tak boleh masuk. Jadi mustahil iblis ada dalam tu untuk menggoda Nabi Adam. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi tu, makan dengan kesedaran, memang nak turun. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kata, pokok khuldi tu bukan dalam syurga. Dia duduk di luar. Bukan dalam syurga, luar syurga. Di tempat lain. Okey, pendapat kedua. Sebab saya nak relate dengan cerita ni. Nak relate dengan terlalai tadi tu. Habis tu, betul setan datang. Iblis mari. Iblis mari menggoda Nabi Adam. Nak tipu Nabi Adam. Untuk makan buah khuldi supaya dicela lah. Okay. Kemudian, Iblis kata apa tau? Iblis kata, engkau makan buah ni, maka engkau akan kekal di sini. Bukan syurga tu. Mungkin kalau syurga pun syurga lain.
Bukan syurga-syurga yang kita kata jannah tu bukan. Macam itulah. Itu pendapat yang kedua tu. Ada dalam kitab-kitab. Jadi kalau kau makan buah khuldi ni, kau akan kekal di sini bersama dengan Tuhanmu. Nabi Adam terlalu rindu, khusyuk atau terlalu nak duduk dengan Allah. Istilah itu. Nak aja. Dekat dengan Allah. Itu istilah-istilah semua tu. Maka Iblis tu kata, demi Allah, kalau engkau makan buah ni, engkau akan sentiasa bersama dengan Tuhanmu. Macam itulah lebih kurang. Duduk di sini, tak pergi mana-mana. Maka dengan kuatnya hati Nabi Adam dengan Allah, atau istilah kita boleh panggil khusyuk, atau istilah kita panggil tak nak berpisah. Jangan masuk bab tauhid pula. Kalau masuk bab tauhid, memang makhluk dengan Tuhannya mana boleh berpisah. Istighna dan iftiqar kan? Bukan. Ini ayat metafora. Ayat yang memberi maksud lain. Kan? Nak dekat dengan Allah. Keinginan nak dekat dengan Allah. Tak nak berpisah. Dan tak disangka-sangka Iblis berani guna nama Allah untuk bohong. Tak sangka. Tak mungkin, kata Nabi Adam. Ada makhluk yang berani guna nama Allah untuk menipu. Maka percaya Nabi Adam. Maka makan. Itu dalam surah Al-A'raf. Ada cerita tentang tu. Digelincirkan oleh syaitan. Jadi, Nabi Adam nampak macam buat dosa. Tu dia kata kat sini. Apa yang awal-awal tu. Jika sekiranya ada berlaku daripada rasul-rasul itu keadaan yang dipandang pada zahirnya kurang baik atau menyalahi yang lebih utama. Kurang baiklah tu, nampak Nabi Adam kurang baik. Maka yang nak ditakwilkan apa? Kerana dia terlalu kuat hatinya dengan Allah sampai tak nak pisah. Kemudian ada orang cakap, jika kau makan buah khuldi, kau akan kekal bersama Tuhanmu. Naknya, dan tak sangka orang sanggup guna demi Allah, nama Allah untuk menipu. Maka Nabi Adam makan. Maka digelincirkan oleh syaitan. Itu ada pendapat yang kedua, ketiga, banyak lagi pendapat. Jadi kat situlah cara kita. Bukan kita kata Nabi Adam makan buah khuldi tadi dengan wajah hina, terlupa dia dekat Allah. Terlupa apa ni? Bukan terlupa sahwan tadi, terlupa nisyan. Kalau terlupa sahwan tu boleh lagi, terlalai sekejap. Kan Allah tak bagi hampir pokok ni. Tiba-tiba ada dia terlalai, terlupa sekejap tentang larangan itu. Kerana ada iblis bagi tahu dan menggunakan nama Allah, teringinnya dia sampai terlupa yang lain. Yang lain tu termasuk arahan supaya jangan hampir pokok. Ada juga kata gitu. Jadi kena takwil gitu. Kuatnya hati dengan Tuhan sehingga terlupa yang lain. Itulah cara kita memahami. Apabila kita nampak dengan cerita rasul-rasul itu melakukan perkara yang khilaful aula ataupun salah macam itulah. Salah ni. Maka sebenarnya dia buat begitu kerana terlalu dekat. Terlalu kuat hatinya kepada Tuhannya. Terlalai pada barang yang lain. Wallahu alam. Panjang sikit. Kita sambung akan datang. Amanah 113 Rumi 71 70 Jawi. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan surat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.